tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan dan Bapak yang amat dihormati. Ini satu pendedahan dana RM2,6 bilion yang bagi saya pasti mengejutkan mana-mana pemimpin politik di negara ini, termasuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, termasuk seluruh menteri kabinet, termasuk kepimpinan daripada pembangkang. Ini pendedahan berkaitan dengan Menteri Ekonomi. Dalam satu tajuk daripada Harapan Daily, Rafizi kantoikan Lim Sian Si isu RM2,6 bilion. Persoalannya, adakah dana ini ditemuikan ataupun dana ini yang dicurikan? Nah, kita pun tak tahu. Dalam tulisan ini ataupun perkongsian ini, Sian Si, punchline akhir Rafizi Ramli mengkantoikannya. Dia yang buka cerita LHDN, lembaga hasil dalam negeri, patut berlaku adil kerana RM2,6 bilion itu sudah dipulangkan. Jadi kenapa kena cukai juga? Mulanya dia bagi gambaran RM2,6 bilion itu pinjaman. Rafizi tanya, kalau pinjaman, mana surat perjanjiannya? Tapi lepas itu dia kata bukan pinjaman. Baik, tak pala. Dia kata itu memang derma Arab. Tapi Rafizi kata kalau derma dan tak dapat pelepasan dari LHDN, memanglah kena bayar cukai. Kalau derma tidak perlu cukai, Annie, Tom, Dick, Harry main transfer juta-juta ke kawan-kawanlah sebagai derma, seronoklah masing-masing. Namun itu sebenarnya pengubahan wang haram. Jadi memang patutlah LHDN minta bayaran cukai itu. Sudah terkantoi diri sendiri apabila sendiri buka cerita pasal ketidakadilan LHDN. Sian Si. Itu adalah perkongsian daripada Harapan Daily. Adakah dengan ini apa yang dinyatakan oleh Menteri Ekonomi, yaitu Rafizi Ramli, ini adalah sesuatu perkara yang pasti mengejutkan kepimpinan politik Kerajaan Perpaduan dan juga kepimpinan politik pembangkang, di mana Rafizi Ramli sebagai kepimpinan tertinggi PH ataupun PKR mengkantoikan Lim Sian Si, dan berkaitan dengan dana ini bukan dana yang sedikit. Menurut tulisan ini, dia yang buka cerita LHDN patut berlaku adil. RM2,6 bilion itu sudah dipulangkan. Jadi kenapa kena cukai? Mulanya dia bagi gambaran RM2,6 bilion itu pinjaman. Rafizi tanya kalau pinjaman, mana surat perjanjiannya? Dan paling mengejutkan adalah, menurut tulisan ini berkata, itu sebenarnya adalah pengubahan wang haram. Ini pasti satu pendedahan daripada Rafizi yang mengejutkan ramai. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati. Baru saja kita diberikan kejutan, berita baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri telah menerima satu lagi kredit dan satu lagi pujian baru, di mana darjah kebesaran daripada PM Anwar terima darjah kebesaran Kelantan. Dan apakah ini menjadi satu perkara yang membuatkan musuh politik Anwar Ibrahim untuk meroyak, terutamanya bagi PAS Kelantan? Saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini yang bertarikh 2 Oktober, Kelantan terima kasih pada PM, ikrar amal politik matang. Mungkinkah ini menimbulkan persoalan? Adakah PAS Kelantan akan menyokong Anwar Ibrahim? Adakah seluruh kepimpinan PAS, seluruh YB, datuk-datuk, pemimpin-pemimpin, adun ataupun ahli parlimen di dalam Kelantan akan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau benar pun perkara itu berlaku, mungkin tidak ada salah juga. Kerajaan Kelantan menyambut baik beberapa pengumuman yang dibuat Perdana Menteri Anwar Ibrahim
sempena lawatan kerjanya ke negeri itu. Menteri Besarnya Muhammad Nasruddin Daud berkata, pihaknya mengucapkan penghargaan dan terima kasih di atas pengumuman proyek dan peruntukan disalurkan kepada Kelantan. Justru jelasnya kerajaan negeri juga komited dan mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera serta kerjasama yang membawa manfaat kepada negeri. Semangat federalisme hendaklah sentiasa dijunjung tinggi dalam memastikan kebajikan rakyat terus diberi keutamaan dan ia merupakan kunci kepada pembangunan berterusan dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Kelantan komited akan terus mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera serta sentiasa terbuka kepada kerjasama yang membawa manfaat kepada negeri ini tanpa mengira perbezaan politik selagi ia selaras dengan prinsip membangun bersama Islam yang menjadi dasar pentadbiran negeri, katanya dalam kenyataan media. Anwar berkunjung ke negeri Kelantan bagi menghadiri istiadat pengurniaan darjah kebesaran daripada Sultan Kelantan Sultan Muhammad V sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-55. Dia turut mengadakan lawatan kerja dan mengumumkan peruntukan membabitkan pos projek pusat dialisis Yayasan Sultan Kelantan Darul Naim sebanyak RM8 juta dan menambah baik Pasar Siti Khadijah Kota Baru sebanyak 5.5 juta. Anwar turut menyatakan komitmen meneruskan pelaksanaan proyek tebatan banjir, bekalan air bersih dan masalah bekalan air kepada pesawat. Ini pasti satu tindakan Anwar yang sangat adil, walaupun berada di negeri pihak lawan ataupun di negeri yang ditadbir oleh kepimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Teman-teman, tak sangka ini satu lagi kemenangan Perdana Menteri Malaysia, kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru saja menang PRK Dun Mahkota dan kali ini walaun-walaun membangkang kepimpinan politik yang memusuhi Anwar cuba untuk menggesa Anwar letak jawatan, membubarkan parlimen dan segala macam serangan kepada Anwar Ibrahim. Tapi kita lihat semakin pula Anwar Ibrahim di depan. Saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 2 Oktober, Oracle umum labur lebih RM6.5 bilion dalam AI komputer di Malaysia. Bagi saya ini satu lagi berita baik diumumkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Oracle hari ini mengumumkan pihaknya merancang untuk melabur US 6.5 bilion bersamaan dengan US 1 RM4.15 bagi mewujudkan wilayah awan awam di Malaysia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan kecerdasan buatan AI dan awannya. Dalam kenyataan pada Rabu, Oracle menjelaskan wilayah awan yang akan diwujudkan itu membolehkan pelanggan dan rakan kongsinya di Malaysia memanfaatkan infrastruktur dan perkhidmatan AI dan memindahkan beban kerja yang penting kepada Oracle Cloud Infrastructure. Oracle turut memetik kenyataan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang berkata, kami amat mengalu-alukan pelaburan US 6.5 bilion oleh Oracle di Malaysia yang mewakili satu lagi pengembangan operasi 36 tahun mereka di Malaysia. Tengku Zafrul juga berkata, pelaburan ini akan memperkasakan entiti Malaysia, terutama perusahaan kecil dan sederhana, dengan AI dan teknologi awan yang inovatif dan termaju untuk meningkatkan daya saing global mereka. Beliau berkata, pelaburan itu juga merupakan langkah penting ke arah merealisasikan aspirasi Pelan Induk Perindustrian Baharu Malaysia untuk mewujudkan 3,000 kilang
pintar pada 2030. Saudara-saudara yang amat hormati, bagi saya ini adalah satu kemenangan terbaru Kerajaan Perpaduan dan juga Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan kalau perkara ini akan menjadi booster kepada Anwar Ibrahim untuk terus menjadi PM sehingga penggal seterusnya, bagi saya ini pasti satu kejutan buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, apa komen Anda?